dengan terbitnya buku Seks Suci Islam bukannya mahu mengambil tanggungjawab dan peranan pihak tertentu, tetapi sekadar mengemukakan satu pandangan berguna untuk umat Islam jua. Mungkin ianya sebagai penambahan baikkan kursus perkahwinan sedia ada, iaitu bagi melahirkan keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Selama ini orang barat, iaitu orang Yahudi, memperagakan seks dengan cukup terbuka. Apakah Islam tidak semampu barat untuk membuka ilmu seks ini sampai setinggi-tingginya mengatasi barat? Apakah bidang seksual menurut Islam adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, maka segala-galanya wajib ditutup sama sekali? Siapa yang berani mengatakan bahawa Islam menghalang dan mencegah pendedahan ilmu dan teknik-teknik seks suci ini? Sampai bayi dibuang berselerak di mana-mana di Malaysia, hasil kegiatan seks haram, hasil perjuangan Yahudi ke atas umat Islam. Dalam 15 minit satu perzinaan, dalam 17 minit satu bayi dibuang. Adakah kita masih memikirkan bahawa seks suci Islam tidak sepatutnya didedahkan kepada umum? Siapakah yang mahu bertanggungjawab dengan kes-kes pembuangan bayi dan seks haram berleluasa berlaku dewasa ini? Sasaran buku Seks Suci Islam ialah kepada golongan profesional dan atasan, yakni ahli-ahli Global Ikhwan Senam Berhad, sudah berkahwin dan untuk ahli sahaja. Dan adanya teknik-teknik seks secara Islam ini boleh membantu pejuang-pejuang Islam ini berkempen habis-habisan supaya umat Islam jangan pergi ke rumah-rumah urut seks haram dan seumpamanya. Tujuan penerbitan buku Seks Suci Islam bukannya mencabar mana-mana pihak, tetapi sekadar salah satu jalan keluar bagi memberikan pendedahan tentang seks suci halal untuk melahirkan zuriat yang halal. Sebenarnya buku ini hanyalah untuk ahli kelab taat suami KTS yang sudah berumah tangga, seperti mana tertera dengan jelas di muka depan buku Seks Suci Islam. Pihak kami melahirkan rasa duka cita kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan dokumen buku ini tanpa pengetahuan GISB sehingga menimbulkan salah faham dan salah interpretasi ramai pihak. Ya, dia baik untuk Islam, tapi kami menerapkannya dulu pada our members first. So that our members will know and they will bring it afterwards to the community. Artinya kami mendalaminya dulu, kami memahaminya dulu. Sebab itu kita tak buka kepada masyarakat lagi. Sebab itu kita buat kursus demi kursus untuk ahli-ahli kita memahaminya sampai perkara ini difahami sungguh-sungguh. Dan memang tiap-tiap kami melakukannya, lalu lepas itu baru kami memperjuangkannya, mengajak orang lain bersama. Kalau kita lihat apa yang diceritakan perlakuan teknik-teknik itu adalah teknik yang biasa yang disebut. Bahkan kalau kita lihat buku-buku yang lain, dalam kitab-kitab lagi menceritakan begitu detail. Begitu juga kalau di sudut medikalnya, para doktor menceritakan lagi detail, tapi tidak pernah dipersoalkan pun. Dan kita menceritakan juga bahawa apabila seorang itu telah mencapai peringkat roh, peringkat tinggi, bukankah itu memang cita-cita semua orang Islam kan, untuk dia makin hampir dengan Tuhan. Apabila makin hampir dengan Tuhan, maka dia akan menjadi manusia yang dipanggil manusia roh. Hal roh ini sudah sangat tertutup pada umat Islam. Tapi sebenarnya dalam rukun iman kan disuruh kita mempercayai alam ghaib. Wajib. Bila kita wajib mempercayainya, arti kita kena faham, kita kena tahu, bahkan kita kena perjuangkannya.
Persoalan selalu ditanyakan, kenapa kita lihat kata dilakukan serentak? Bukan serentak itu maksudnya. Suami itu setelah dia mencapai peringkat roh tadi, atau biasa orang dengan wali lah. Dalam bahasa biasa orang Melayu ni dikatakan wali. Wali ini mereka boleh berada di banyak tempat, betul tak? Kejap dia boleh berada di Mekah, ada ketika itu dia boleh berada di Malaysia. Kalau kita dengar kisah-kisah datuk nenek kita dulu, biasa sangatlah dengan alam ini. Maksudnya itu orang yang sebegitu, orang dah mencapai taraf yang begitu, dia akan bertemu dengan isterinya di mana saja isterinya berada. Jadi bukanlah serentak atas katil yang 1-4 orang. Mungkin isteri dia seorang di Ipoh, seorang di Kuala Lumpur, seorang di Singapura, atau seorang di Johor. Tapi dia boleh datangi isterinya secara serentak. Itulah keajaiban teknologi roh yang Allah datangkan kepada umat Islam. Di antara sebab kenapa tidak diberikan kepada yang bukan ahli dulu, sebab cuba tengok apa reaksi masyarakat terhadap buku ini bila didedahkan kepada umum. Bukankah jelas dia jadi begitu negatif? Sebab orang belum faham, orang belum tahu perkara yang pada kami dia sebenarnya satu bidang yang sangat patut diterokai. Kami sudah pergi jauh ke dalam subjek ini. Jadi kami sudah bersedia untuk melalui atau untuk praktislah. Tetapi bagi orang yang belum faham, memanglah satu masalah. Sebenarnya kami tak bertanggungjawab atas penyebaran begitu luas, sebab bukan kami yang mengenengahkan. Ada pihak-pihak yang sebenarnya saja nak hebohkan perkara ni, dia dedahkan. Dan tengoklah apa yang berlaku. Umat Islam berpecah belah kerana sesuatu yang sebenarnya memang asing. Sedangkan kalaulah semua boleh faham, sebenarnya perkara itu tidaklah sampai jadi begini. Jadi sumber tulisan ini sebenarnya diambil daripada ajaran Islam itu sendiri. Bila Nabi Muhammad itu pesan pada orang Islam, buatlah mukaddimah. Jadi hari ini doktor-doktor, saintis-saintis menemukan, oh rupanya satu perkara yang diminta lakukan iaitu menghisap tetek atau buah dada yang digalakkan kepada ibu-ibu biarlah menyusu anak. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya dalam mukaddimah melakukan seksual tu sebenarnya kenalah suami sedar betapa sudah tua lah isterinya dikarenakan lahirnya anak, maka dia kena pulihkan. Dan inilah yang Rasulullah maksudkan. Dan akibat resiko kanser payudara itu dapat dikurangkan. Jadi bila Rasulullah suruh buat tu, memang orang sangat berfikir mesti kena buat, sebab mesti ada dia punya hikmahnya. Mengapakah kami begitu berani untuk mendedahkan hal-hal ilmu-ilmu berkait dengan persetubuhan ni, berkait dengan perlakuan seks suami isteri. Kami sebenarnya sangat melihat aspek ini terlalu penting wujud dalam Islam. Bahkan sebenarnya orang-orang barat itu sendiri mengambil rujukan kepada Quran dan hadis. Cuba fikir, Quran dan hadis membenarkan perkahwinan. Perkahwinan, bila kita sebut kahwin, kita tahulah orang lelaki, orang perempuan akan tidur satu katil. Jadi itu Islam suruh. Islam suruh buat satu upacara yang dengan itu orang lelaki dan perempuan yang sebelumnya itu haram tidur sekali, tapi bila nikah saja halal, dan mereka pun melakukanlah. Tetapi siapa yang kata hal-hal yang dilakukan di dalam kelambu itu
tidak boleh dibelajar. Kita tak payah ambil tahu. Kita jangan korek-korek. Kita tak boleh, kita kena sorok-sorok. Siapa cakap? Sebab bila Quran kata kahwin, pakej perkahwinan sampailah dapat anak tu, itu sangat dibincangkan dalam Islam. Anak tu dalam kandungan tu disuruh dah. Ibu tu berzikir, ayahnya usahakan makanan halal. Begitu sekali perbahasan tentang hal-hal persekitaran perkahwinan. Jadi pakej perkahwinan adalah sesuatu yang halal. Dia haram kalau dia tak kahwin.